Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Tiom. Hari ini kita akan mulakan dengan bab 8, cahaya dan optik. Video ini kita akan tengok tajuk pertama iaitu penggunaan cermin. Cermin merupakan alat yang kita guna setiap hari kan. Bila kita gosok gigi, sikat rambut, kemaskan diri, kita perlukan cermin. Tahukah anda ada beberapa jenis cermin dan juga imej yang dibentukkan? Sebelum kita tengok jenis-jenis cermin, kita kena faham dulu imej terbahagi kepada dua jenis, iaitu imej sahih dan juga imej maya. Apakah itu imej sahih? Imej sahih adalah imej yang boleh terbentuk pada skrin. Contohnya, cikgu awak mengajar dengan menggunakan projektor. Okey, beliau menggunakan projektor untuk paparkan imej dekat skrin di depan kelas kan. Imej itu ada pada skrin. Imej itu dinamakan sebagai imej sahih sebab dia boleh terbentuk pada skrin. Imej maya pula, dia tidak dapat terbentuk pada skrin. Contohnya, imej yang awak nampak dalam cermin setiap hari. Imej tu awak tak boleh pindahkan pada skrin kan. Itu dinamakan sebagai imej maya. Jadi kita ada 3 jenis cermin. Jenis pertama adalah cermin sata. Jenis cermin ini dia lurus macam tu. Okey, dari atas ke bawah dia lurus dan sama ketebalannya. Ini adalah cermin yang biasanya kita guna dalam bilik air. Okey, yang awak guna untuk tengok diri awak sendiri, untuk sikat rambut, untuk gosok gigi dan sebagainya. Imej cekung pula bentuk dia macam ni. Macam orang yang lapar, perut dia kempis. Okay, so dia lapar maksudnya kat tengah-tengah ni lebih nipis dan melengkung ke dalam. Okay, bahagian yang warna biru ini adalah bahagian cermin ya. So, cermin cekung dia melengkung macam ni. Kalau cermin cembung, dia macam orang yang kenyang perut dia. Okay, perut dia kembung macam ni, buncit macam ni. Okay, so dia melengkung keluar. Okey, yang bahagian warna biru ini adalah cermin ya. Okey, so cermin cembung dia melengkung keluar, tengah-tengah tu lebih tebal. Kita tengok pula ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh cermin yang berlainan jenis. Okey, imej yang dihasilkan juga berlainan. Untuk cermin sata, imej yang dihasilkan adalah tegak, okey, tapi songsang sisi. Apa maksud songsang sisi? Kiri kanan dia terbalik. Okey, kalau awak angkat tangan kanan dalam cermin, dia akan jadi kiri. Okey, kalau awak tulis perkataan, satu perkataan pada kertas dan awak cuba, okey, tengok perkataan tu dalam cermin, dia akan terbalik kiri kanan. Betul tak? Itu adalah songsang sisi. Imej adalah sama saiz dengan objek, okey, dan jarak objek dan imej dari cermin sata adalah sama. Apakah maksud cikgu? Maksudnya, awal-awal pagi bila awak gosok gigi depan cermin, katakan awak berdiri 20 cm daripada cermin. Imej awak di dalam cermin itu juga berdiri 20 cm daripada cermin. So, awak di depan sini, di depan cermin kan? Okey, jarak awak dari cermin 20 cm. Jarak imej awak daripada cermin di dalam cermin itu juga adalah 20 cm. Itu maksudnya jarak objek dan jarak imej daripada cermin sata adalah sama. Okey, macam mana pula dengan cermin cekung? Cermin cekung ini dia istimewa sikit. Dia bergantung kepada jarak objek. Kalau objek itu dekat dengan cermin, okey, ciri-ciri dia adalah tegak dan lebih besar. Tapi objek itu kalau jauh daripada cermin, imej itu adalah nyata, songsang dan lebih kecil. Untuk cermin cembung pula, imej adalah tegak, okey, dan lebih kecil. Okay. Jadi apakah kegunaan 3 jenis cermin ini? Kita tengok aplikasi. Yang pertama sekali, cermin sata. Cermin macam ni. Cermin yang sama ketebalan dia dan lurus dari atas ke bawah. Okey. Kegunaan pertama, penari akan menggunakan cermin untuk membetulkan pergerakannya.
Selain daripada itu, ramai orang suka letakkan cermin di ruang tamu. Kenapa? Dia akan menjadikan ruang bilik kelihatan lebih luas. Okey. Cermin cekung pula, ingat cermin cekung, macam orang yang lapar kan, dia melengkung ke dalam. Okey. Aplikasi dia pertama sekali, sebab dia boleh besarkan image, dia boleh digunakan apabila seseorang tu nak bersolek. Okey. Satu lagi kegunaan ialah doktor gigi akan guna cermin cekung untuk lihat gigi pesakit supaya image yang terhasil adalah lebih besar dan lebih dekat. Untuk cermin cembung pula, apakah kegunaan dia? Biasa tengok ni tak? Ini cermin ini terletak pada selekoh jalan. Biasanya letak pada selekoh jalan supaya kita nampak. Okey, kita nampak arah ataupun kawasan yang lebih luas supaya kita boleh tahu, membantu kita memantau keselamatan. Apabila memandu ke jalan ke, okey, menunggang motosikal ke, okey, ini membantu untuk memantau keselamatan. Satu lagi kegunaan cermin cembung adalah di pasar raya. Okey, pernah nampak tak? Dekat pasar raya, dekat corner atas dia akan letak. Untuk tujuan apa? Untuk membantu pekedai untuk melihat setiap sudut pasar raya supaya boleh elakkan kecurian. Cermin cembung ada lagi satu aplikasi yang biasa yang kita nampak adalah dekat basikal ataupun motosikal pun ada. Cermin cembung ini dipasang supaya kita boleh lihat keadaan di belakang. Apakah alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya? Alat pertama yang kita akan tengok adalah periskop. Apakah periskop? Dekat kapal selam biasanya ada periskop yang membolehkan kita tengok apa yang berlaku di permukaan air. Okey, so alat ini dinamakan sebagai periskop. Periskop ini mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Apakah maksud pantulan cahaya? Apabila sinar cahaya memancar dekat cermin, dia akan dipantulkan. Dia akan dipantulkan balik. Itu adalah pantulan cahaya. Okey, so macam mana periskop ini dibina? Okey, dia ada tube macam ni. Lepas tu ada dua cermin. Okey, cermin atas pada 45 darjah dan cermin bawah pada 45 darjah juga. Jadi image di atas permukaan laut akan masuk ke dalam cermin ini, dikesan dan dipantulkan ke cermin kat bawah ni, yang seterusnya akan menunjukkan image tu kepada mata pemerhati. Alat kedua yang juga menggunakan konsep pantulan cahaya adalah kaleidoskop. Apakah itu kaleidoskop? Ini sebenarnya merupakan satu jenis alat mainan yang kita guna cermin sata. Kita buat dengan menggunakan cermin sata. Apabila awak tengok dalam kaleidoskop ini, awak boleh nampak pelbagai pola yang mengagumkan dan juga sangat menarik. Ini salah satu contoh. Okey, awak boleh pusing-pusing, tengok corak dalam tu, cukup menarik. Okey, kenapa dia boleh hasilkan pola-pola macam tu? Sebab image objek di dalam kaleidoskop tu mengalami pantulan berkali-kali. Disebabkan tu jumlah image yang awak boleh nampak adalah lebih banyak daripada jumlah objek yang ada dalam tu. Okey? Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.